Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini bersamaan dengan 11 Ogos 2021. Hari ini adalah kelas sesi yang kedua sesi yang kedua untuk bulan Ogos. Okey, diharapkan pelajar-pelajar semua sihat walafiat walaupun kes pun COVID pun makin lama makin masih tak berkurang lagi. Jumlah 20,000 dah, kematian pun makin meningkat. Jadi pelajar jaga kesihatan, jaga kesihatan semua. Jangan keluar jangan keluar, jaga SOP betul-betul dah ramai dah. Dulunya kalau dilihat COVID ni COVID ni tengok dalam TV je siapa yang kena COVID apa sekarang dah keliling kita dah terlalu hampir dah. Rakan-rakan saya pun ada yang dah kena ada juga jiran-jiran yang dah kena. Saya pun khawatir jugalah. Saya pun khawatir. Okey. Jadi alhamdulillah kita jaga SOP insya-Allah insya-Allah dan kita berdoalah sentiasa kita dilindungi insya-Allah. Okey belajar semua sihat belajar? Respon sikit. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Alright, jadi pelajar hari ini kita teruskan. Okay, ramai lagi orang baru nak masuk ni. Jadi cikgu akan letak tepi dulu. Ini. Sekejap ya. Okay, jadi cikgu akan share screen. Okay, jadi pelajar yang gunakan handphone boleh ni lah. Pin yang dekat cikgu screen tu. Yang cikgu share tu, mana pelajar yang pakai komputer tak ada masalah lah. Dia boleh gunakan yang pin yang gambar saya tu. Gambar saya tu pin pun boleh. Tak ada masalah. Jadi yang pakai handphone je lah kena pin yang apa yang saya share screen tu. Jadi kita tengok apa minggu lepas apa yang kita dah belajar. Okay, alright. Minggu lepas kita dah selesai sampai soalan 1, 2 dan 3, betul? Belajar. Betul tak? Dah siap belum? 1, 2 dan 3? Dah, kita dah bincangkan kan? 1, 2 dan 3 dah habis. Jadi pelajar boleh buat dengan lengkap lah. Jangan terlopong-terlopong Siapa yang tertinggal, pelajar buat je jawapan dulu. Nanti nak ulang kaji senang. Daripada jawapan pelajar tak ada, nanti kita tertinggal dah jauh. Nanti makin banyak tertinggal, lagi susah pelajar. Awaknya modul tu, awak modul yang cikgu bagi tu dah tak bermakna dah. Awak kena buat nanti, modul tu akan digunakan sepenuhnya nanti. Sangat bermanfaat nanti insyaAllah. Dan modul-modul ni pun nanti dah habis form 4, jangan bagi orang. Sebab apa pelajar, modul-modul tu susun balik elok-elok, nanti digunakan dalam tentang 5. Mesti guna punya. Alright. Jadi pelajar, kita lihat di sini. Seterusnya kita nak fokus kepada soalan nombor 4 hingga 6. Soalan 4 hingga 6, soalan ini dia cerita pasal apa? Susut nilai. Jadi kita nak belajar apa itu susut nilai. Okey pelajar nak belajar apa itu susut nilai. Alright. Jadi mungkin dekat sekolah, pelajar-pelajar belajar pelarasan yang kita belajar ni, belanja hasil, hasil terlebih, hasil terkurang, belanja terlebih, belanja terkurang. Pelajar mesti belajar dalam bentuk akaun dulu, betul tak? Pelajar buat akaun belanja. Lepas tu buat akaun belanja prabayar. Buat akaun belanja belum bayar. Betul tak? Dekat sekolah. Betul. Dah belajar kan? Itu kan? Ada yang dah belajar. Okey lah. Tapi cikgu lompat sedikit. Cikgu nak gambarkan ini. Sebab apa? Masa yang ini cikgu nak gunakan banyak. Sebab apa? Ini soalan wajib. Alright? Nanti selepas kita belajar ni, kita akan belajar satu lagi modul baru. Nanti kita akan belajar akaun-akaun yang terlibat tadi. Akaun belanja, belum bayar, akaun belanja terlebih bayar, akaun hasil, akaun susut nilai yang kita nak gunakan hari ni. Sekejap cikgu gunakan PowerPoint jap. Okey, sebelum tu belajar. Sebelum tu, cikgu nak refresh sikit. Apa yang kita dah belajar minggu lepas. Pelajar ingat lagi tak kategori? Pelajar dah tahu dah. Sebut je belanja. Belanja mesti debit. Betul pelajar? Apa contoh belanja? Bagi saya contoh belanja. Respon sikit. Sekali lalu, apa contoh-contoh belanja?
Angkutan masuk. Angkutan, betul. Angkutan masuk, betul. Gaji. Commission. Gaji. Sewa. Gaji. Commission. Commission apa? Commission Dibayar. 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 Sebut. Apa lagi? Sewa. Lagi ada banyak. Insurance. Kadar bayaran. Insurans. Okey, insurans. Lagi? Banyak lagi. Apa yang awak jumpa? Diskaun diberi, betul. Diskaun diberi. Lagi? Hutang lapuk. Duty import. Hutang lapuk, betul. Lagi? Duty import, betul. Duty import. Okey, bagus. Okeylah, cukuplah. Jadi pelajar dah maklum. Okey, ni contoh belanja. Banyak lagi belanja. Banyak lagi belanja. Okey, cuma belanja ni ada dua. Ada yang masuk dalam perdagangan, ada yang masuk dalam untung rugi. Cuma pelajar kena ingat yang masuk perdagangan apa? Beli Audi. Ingat lagi apa? Beli Audi. Apa dia beli Audi? Beli tu ialah belian. Audi ialah apa Audi? Angkutan masuk, upah, duty atas belian, insurans atas belian. Boleh? Boleh ingat tak? Belanja, nak macam mana nak ingat belanja dalam perdagangan? Apa keyword dia? Audi. Bukan Audi. Apa dia? Beli Audi. Ya, betul. Beli Audi lengkap. Boleh belajar? Apa dia? Belian, angkutan masuk, upah, duty atas belian, insurans atas belian. Boleh. Selain daripada tu, sebut je belanja, semua untung rugi. Alright belajar. Semua untung rugi. Okey, berikutnya apa yang kita belajar minggu lepas? Berikutnya hasil. Apa contoh hasil? Berikan cikgu contoh hasil. Sekali lalu spontan je. Apa Komisen diterima. Bagus. Jualan. Komisen diterima. Lagi diterima Sewa. betul. Jualan. Lapuk pulih. Hutang lapuk pulih. Lagi Faedah diterima. faedah diterima. Betul. Lagi Sewa diterima. sewa diterima. Betul. Lagi ada lagi tak? Diskaun diterima. Diskaun diterima, cukuplah. Okey, bagus. Bagus. Terima kasih belajar Okey, alhamdulillah. Suka saya kalau awak dapat benda-benda ni Bukan senang belajar, terutamalah lagilah sekarang belajar online ni. Aduhai. Ramailah rakan-rakan saya kata Allah cuma saya cakap jangan patah semangat lah. Cakap awak patah semangat, cakap rakan-rakan saya kalau awak patah semangat, budak-budak lagi lah patah semangat. Jangan patah semangat, teruskan je. Macam-macam halangan, macam-macam dugaan cikgu awak tempuh Tapi insya-Allah Okey, jadi berikutnya belajar. Kita dah upgrade. Apa yang kita upgrade belajar? Kita dah belajar tentang belanja dan juga hasil terlebih dan terkurang. Saja kena tahu belanja memang dia belanja lah. Hasil. Tapi kalau belanja tu terlebih, dia adalah aset semasa atau liability semasa. Kalau belanja terkurang, aset semasa atau liability semasa. Jadi pelajar kena tahu. Kalau dia belanja je, belanja. Kalau hasil. Tapi kalau dia terlebih, terkurang je, dia mesti direkodkan dalam AS atau LS. Boleh belajar? Okey belajar. Sekali lagi untuk pemahaman. Okey belajar. Ingat AS, LS. Dekat atas ni kategori apa? Cikgu ingat apa? B ialah apa? Belanja. Bawah ialah apa? Hasil. Okey. Kalau belanja dan hasil, dia tak masuk dalam aset semasa, liability semasa. Tetapi kalau belanja terlebih dengan terkurang, baru masuk AS, LS. Kena faham Okey. Jadi belajar macam mana nak ingat terlebih terkurang. Cikgu suka buat anak panah dekat AS. Terlebih. Cikgu buat anak panah ke atas lah. Terlebih. Yang lain boleh ingat tak? Boleh. Terbalik-terbalikkan saja. Bila ingat dekat AS, terbalik-terbalikkan. Jadi terkurang, terlebih, terkurang. Jadi maksud belanja. Kalau belanja dalam AS, belanja apa? Terlebih. Belanja terlebih dipanggil apa? Belanja apa? Prabayar. Betul? Kalau belanja terkurang dipanggil apa? Belanja apa? Belum bayar. Belum bayar. Jadi kena tahu. Kalau dia kata gaji je, gaji ialah belanja. Tapi kalau kata gaji belum bayar, itu adalah LS. Jadi kena faham. Boleh kena jelas ni. Masih ada lagi belajar-belajar yang tak faham ni, ada confused. Tak apa, hari ni saya kasi clear. Hasil terkurang dipanggil hasil apa? Belum terima. Okey, kalau dia kata sewa diterima, hasil lah. Kalau hasil, sewa diterima saja hasil. Tapi kalau dia kata sewa belum terima, itu adalah aset semasa. Boleh Jadi kena hati-hati. Kalau dia kata faedah belum terima, itu aset semasa. Jadi kena hati-hati. Okey, hasil terlebih dipanggil apa? Belum juga, tapi belum apa? Terperoleh. Bagus, belum teroleh. Kalau dia kata commission diterima, itu adalah hasil. Commission belum teroleh, itu adalah liability semasa. Jadi kena hati-hati. Boleh. Kalau dia kata insurans belanja, tapi kata insurans prabayar, ialah aset semasa. Prabayar bermaksud apa? Terlebih. Apa maksud terlebih lagi selain daripada tu? Insurans terlebih bayar. Sama maksud. Tapi dalam akaun, itu dalam soalan dia tak apa. Dia boleh sebut insurans terlebih bayar. Tapi dalam penulisan kita, dalam jawapan kita, kita tak boleh tulis insurans terlebih bayar. Tak boleh. Kena tulis apa? Insurans prabayar. Okey, clear tak? Siapa nak tanya?
Siapa nak tanya? Okey, boleh. Okey, sekali lalu. Spontan je, spontan. Spontan je dengan cikgu. Okey, sebutkan AS atau LS. AS ke LS? Itu je jawapan dia. Dua je. Okey, pelajar. Yang pertama. Pelajar, yang pertama. Sewa belum terima. AS ke LS? Sewa belum terima. AS. Yes. Okey, AS. Bagus. Tahniah. Okey, bagus. Okey. Gaji terlebih bayar. AS. Gaji terlebih bayar. AS. Betul, bagus. Kenapa? Gaji tu belanja. Terlebih bayar ialah terlebih. Ingat terlebih. Terlebih ialah apa? Aset separah bayar. Bagus. Okey, kalau dia kata komisen terlebih terima. Komisen terlebih LS. komisen terlebih terima. Jadi komisen dibayar ke komisen diterima? Terlebih terima. Jadi komisen diterima lah. Betul tak? Tapi terlebih ke terkurang? Terlebih terima. Jadi terlebih ini. Jadi masuk mana? LS. Komisen terlebih terima adalah LS. Tapi dalam jawapan mesti tulis apa? Komisen belum terperoleh. Faham belajar? Jadi kena hati-hati Okey, kalau dia tulis itu sewa terkurang bayar. Masuk mana? LS. LS. Dia panggil terkurang bayar. Sewa dibayar ke sewa diterima? Terkurang bayar. Bayar ialah belanja. Jadi terkurang bayar, belanja terkurang. Jadi dia adalah belanja belum bayar, iaitu LS. Bagus. Okey. Lagi pada kadar bayaran belum dijelaskan. AS ke LS? LS. Betul, LS. Kadar bayaran tu belanja, belum dijelaskan, terkurang lah, belum bayar lagi. Jadi dia adalah LS. Bagus. Okey, belajar itu secara spontan saja. Dan kalau dah boleh kuasai itu, alhamdulillah. Siapa yang tak boleh kuasai, ikut buat balik soalan 1, 2 dan 3. InsyaAllah Raja mesti boleh. Okey, jadi cikgu teruskan hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita dah belajar inventory akhir, kita dah belajar belum bayar, belum terima, kita dah belajar prabayar dan belum peroleh. Hari ini yang keempat kita belajar susut nilai. Apa tu susut nilai? Sekali lalu pelajar, susut nilai adalah penurunan nilai aset bekas masa. Okey, susut nilai pelajar secara umumnya ada 3 formula dia. 1 garis lurus, 1 baki kekurangan, 1 kaedah penilaian semula. Okey pelajar, apa itu susut nilai? Penurunan ialah susut nilai itu adalah penurunan, kejatuhan, pengurangan nilai aset bekas masa. Apa contoh aset bekas masa pelajar? Berikan saya. Kenderaan lagi? Bangunan lagi? Rabot lagi? Lengkapan. Okey pelajar. Okey bagus. Okey jadi pelajar, contoh dia tadi awak sebut kenderaan. Okey jadi kenderaan saya beli contohlah kereta Proton Saga ni. Saya beli dulu tahun 1990 dengan harga RM35,000. Okey, lepas tu pelajar dah tahun berikutnya pelajar dah tahun 2020, kereta ni boleh tak saya jual dengan harga RM35,000 lagi? Tak boleh. Betul pelajar, harga dah jatuh. Dah jatuh. Okey, berapa harga dia jatuh? Harga dia jatuh apa? RM35,000. RM34,000. Kejatuhan harga tu RM34,000. Okey pelajar, kalau RM34,000 pelajar, itu jatuhnya RM34,000. Okey, dah jatuh RM34,000. Okey pelajar, berapa lama tempoh dia pelajar? Kalau pelajar tengok. Berapa lama tempoh dia? 30 tahun. 30 tahun. Jadi kalau RM34,000 ni jatuh dia untuk 30 tahun. Boleh tak cari kejatuhan untuk setahun? Boleh tak cari? Tahun berapa? Berapa? Kalau setahun berapa jatuh? Setiap tahun. Jatuh berapa? Cuba kirakan sekali. Berapa dapat? Boleh tak? Dengan kalkulator sikit. 133 sekian. Okey, ambil bundarkan je. 1133. 1133. Ya. Okey, 1133. Setiap tahun jatuh harga dia ialah 1133. Okey pelajar. Dekat sini pelajar nanti pelajar akan jumpa 2 butiran susut nilai. Ini dinamakan sebagai susut nilai. Susut nilai ini bermaksud untuk setahun. Okey, susut nilai yang ini pelajar, yang kita kira terkumpul ni, kita kumpulkan 30 tahunnya susut nilai, ini dinamakan susut nilai terkumpul. Jadi pelajar akan jumpa 2 istilah. Okey, jadi cikgu singkatkan guna bahasa yang senang, susut nilai, perkataan susut nilai itu digunakan untuk setahun je. Susut nilai untuk 1 tahun, tahun semasa. Kalau kita buat akaun tahun 2020, kita kira susut nilai untuk 2020 saja. Itu dipanggil susut nilai.
Kalau kita dah dapatkan susut nilai terkumpul, maksudnya terkumpulkan susut nilai daripada dulu start kita beli sampai sekarang. Itu dinamakan susut nilai terkumpul. Boleh Okey, nanti nampak. Nanti depan ni boleh nampak. Okey, kenapa berlaku susut nilai? Pertama ialah berlaku keusangan atau peredaran masa. Contoh beli motor ES5, motor baru. Dah lama guna, dah tercabut tayar, dah buruk dah. Sebab tu menyebabkan apa berlaku susut ni nilai. Kedua apa? Teknologi lama, komputer. Dulu cikgu masa cikgu belajar dulu, cikgu guna buat assignment semua pakai mesin type. Orang-orang kaya je masa tu pakai laptop ni. Laptop tak banyak lah pelajar-pelajar pakai laptop. Rasa yang dulu laptop ni mahal belajar. Sangat mahal dulu. Sekarang dah murah sikit lah. Tapi harga dah kembali naik. Sebab apa? Ramai sangat nak beli. Okey, waktu kipas. Okey, kerana guna dulu guna kipas je. Sekarang ada aircon. Jadi sebab tu berlaku susut nilai. Contoh teknologi lama. Okey, jadi pelajar. Dekat sini pelajar boleh tengok nota sekejap. Pelajar boleh tengok nota. Okey, cikgu pelajar boleh tengok nota sekejap. Mana nota pelajar? Sekejap. Cikgu nak awak pandai susut nilai dulu. Kira dulu. Cikgu nak pandai awak kira. Boleh kira ke tak boleh kira? Okey, sekejap. Okey, ni susut nilai. Okey, pelajar jumpa tak nota ni? Cuba tengok nota ni jumpa tak? Jumpa. Ada tak? Awak carilah kat buku mana-mana pun awak takkan jumpa nota seringkas ini. Saya buat memang special untuk pelajar-pelajar. Okey, susut nilai. Okey, cara nak mengira macam mana berapa banyak kejatuhan harga dia, berapa nak perlu dikurangkan harga tersebut, pelajar dia gunakan 3 kaedah. Satu kaedah garis lurus ataupun dikenali juga sebagai atas kos. Dua-dua ni sama. Kadang-kadang atas kos, kadang atas garis lurus. Okey. Dan garis lurus dengan atas kos ni dia ada 2 formula. Satu formula apa? Formula dia yang pertama ialah kos. Aset. Kos ni maksud harga asal. Harga asal ni biasa disebut dalam imbangan duga. Kalau dia kata susut nilai bagi kenderaan. Jadi cari kenderaan dalam imbangan duga. Berapa nilai kenderaan? Kali dengan peratus. Peratus ni dia akan sebutkan dekat maklumat tambahan. 10%, 20%, 30% ikut pada soalan. Alright? Okey. Ini kalau kaedah garis lurus yang pertama. Okey, kedua. Kaedah yang kedua ialah kaedah kalau dia sebutkan nilai scrap. Apa maksud nilai scrap? Yang tadi ingat tak kereta petusan dah tu. Asalnya 35,000. Tahun ni, tahun 2021 tinggal berapa ribu? Tinggal 1,000. 1,000 tu ialah nilai scrap. 1,000 tu nilai scrap. Okey? Okey, apa formula dia? Nak kira macam mana nak kira susut nilai dia? Yang tadi kita dah kira. Kos dia harga asal. Biar berapa kita beli. Okey, nak cari harga kita beli, kita boleh cari dekat mana harga kos? Dekat imbangan duga. Nak cari apa? Butiran apa? Kalau dia kata susut nilai kenderaan, cari kenderaan. Kalau susut nilai perabot, cari nilai perabot. Perabot dalam imbangan duga. Berapa tu? Itu maksudnya harga kos. Boleh? Tolak nilai scrap. Nilai scrap ni dia akan sebut dekat maklumat tambahan. Berapa nilai terkini pada hari ini sekiranya dijual. Boleh okey, nilai scrap. Okey, cari kat maklumat tambahan. Bagi dengan apa? Bilangan tahun. Bilangan tahun pun dia akan sebut dekat maklumat tambahan. Dia akan sebut. Jangan risau. Okey, jadi pelajar itu kaedah yang pertama. Okey, memula tak hafal tak apa. Lepas ni kena hafal juga. Okey, ingat tak? Kaedah garis lurus apa formula dia? Ingat kos je. Kos ataupun aset. Aset kos kali dengan peratus. Kalau aset lagi senang lah. Ingat, aset per kali peratus. Kalau kaedah satu lagi, kaedah kalau ada nilai scrap. Kalau ada nilai scrap, kos tolak nilai scrap bagi bilangan tahun. Okey, kadang-kadang pelajar nak tahu macam mana nak guna kaedah satu ke kaedah dua. Okey, tengok. Kalau soalan tu dia kata garis lurus. Okey, garis lurus ada dua je formula. Formula satu ke formula dua. Tengok nilai scrap. Keyword dia nilai scrap. Kalau ada perkataan nilai scrap, gunakan formula yang kedua. Kalau tak ada nilai scrap, dia kata susun nilai ada garis lurus ialah 10%. Terus ambil nombor 1. Senang je. Kalau dia kata garis lurus atau atas kos ada dua formula. Macam mana nak ingat? Tengok ada tak perkataan nilai scrap. Kalau ada nilai scrap, guna formula nombor 2. Kalau tak ada perkataan nilai scrap, gunakan formula nombor 1. Kos terus kali dengan peratus. Alright. Okey, formula yang kedua. Kaedah baki kekurangan. Apa formula baki kekurangan? Kos. Tolak susut nilai terkumpul. Okey, kos ni boleh ambil dekat imbangan duga. Sama dekat imbangan duga. Okey, tolak susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul pun dia akan sebut dalam imbangan duga. Susut nilai terkumpul. Dia akan susut nilai terkumpul ni apa maksud dia? Yang lama, susut nilai yang lama. Okey, kali dengan peratus. Peratus ni dia akan sebut dekat maklumat tambahan. Alright? Okey, dan yang ke C dia kaedah apa? Penilaian semula. Okey, untuk topik ni milikan tunggal penilaian semula jarang keluar.
jarang keluar. Dia biasa akan gunakan dalam topik Titan 5. Nanti semasa kita belajar 2 topik iaitu rekod tak lengkap dan juga account club. Dia gunakan formula ni. Alright pelajar Jadi yang ini patut cikgu tak tunjukkan dalam slide tadi. Okay, alright. Sekarang pelajar, cikgu nak tengok awak pandai kira ke tak pandai kira. Alright, yang pertama. Pelajar tengok soalan terus. Tengok soalan terus. Okay, conteng dekat soalan. Okay, jadi soalan 4 hingga 6. Soalan 4 dan 6 gunakan imbangan duga yang sama. Jadi jangan conteng-conteng sangatlah. Okay, conteng dekat maklumat tambahan je. Okay, jadi pelajar, semua cikgu dah uji awak soalan nombor 4. Soalan nombor 5 dan juga soalan nombor 6. Okey, 4. Okey, soalan nombor 4 ni semua kalau baca kan, kaedah apa yang kita nak guna ni? Kalau baca start daripada nombor 2. Inventory akhir memang semua soalan memang ada inventory akhir. Okey pelajar, cuba tengok kaedah apa nombor 2. Alatan pejabat disusun nilai setahun gunakan atas kos. Jadi apa konsep dia? Kaedah apa? Garis lurus. Garis lurus ataupun dipanggil atas kos sendiri. Okey, yang ketiga, kaedah apa? Keyword dia. Garis lurus. sama. Okey. Yang keempat, lengkapan disusun nilai 10% tahun. Dia tak sebut loh kaedah lurus ke baki kekurangan, dia tak sebut. Macam mana nak guna? Kalau tak sebut, gunakan kaedah apa? Garis lurus. Boleh belajar? Kalau dia tak sebut, gunakan kaedah apa? Garis lurus. Boleh Okey, dan yang kelima, apa dia? Kenderaan disusun nilai sebanyak 20% kaedah garis lurus. Sama. Jadi soalan nombor 4, cikgu tubi awak untuk semua kaedah nombor 1. Kaedah garis lurus ataupun baki berkurangan. Okey, tuliskan. Tulis ikut seperti cikgu tulis. Okey, apa formula garis lurus? Semua ini adalah kaedah garis lurus. Garis lurus ataupun dinamakan apa? Cikgu nak awak tahu dua-dua perkataan ni. Atas kos. Boleh? Apa formula tadi? Apa formula tadi? Respon sikit. Kos darab dengan beratur. Okey, kos terus darab dengan peratus. Okey, bagus. Alright, okey. Sekarang boleh kira tak? Okey, sekarang kita kira. Okey, cari. Kos, okey. Yang pertama, apa dia yang nak disusun nilai ni? Alatan pejabat. Cari alatan pejabat dalam imbangan duga. Berapa alatan pejabat? Cari. Ada tak alatan pejabat? Ada. 13,000. 13,000. Jadi, 13,000 kali dengan berapa peratus tu? Terus buat conteng-conteng kat sini Conteng sini. So, jawapan dia berapa? 13,000 kali dengan berapa? 20%. Okey, berapa dapat? 2,600. 20,000? 2,600. 2,600. Terkejut cikgu 20,000. Aset dia 13,000. Jatuh terus 26,000. Macam mana? Dapat negatif nanti Okey, 2,600. Jadi kena hati. Tak boleh dapat Okey, alright. Okey, perabot. Berapa dapat? Perabot. Berapa nilai perabot? Cuba tengok dalam imbangan duga. Perabot. Mana perabot? Perabot. Okey, perabot. 8,100. Okey, 8,100. Okey, 8,100 kali dengan berapa? 10%. Berapa pelajar dapat? 810. 810. Okey, alright. Okey, yang boleh tak? Boleh tangkap tak ni? Boleh tak? Boleh. Okey, alright. Okey, berikutnya. Lengkapan disusun 10%. Sama kalau dia tak sebut, gunakan kaedah garis lurus. Lengkapan. Okey, berapa nilai lengkapan kat atas? Ada tak lengkapan? Ada. Berapa nilai lengkapan? 10,000. 10,000. Okey, 10,000. Okey, 10,000 kali dengan 10%. 10%. Berapa dapat? 1,000. 1,000. Okey, dapat 1,000. Okey, dah pandai dah susun nilai. Dah pandai kira susun nilai, dah senang dah. Okey, yang keempat, yang kelima. Kenderaan disusun nilai 20% tahun mengikut kaedah garis lurus. Okey, kenderaan. Okey, cari nilai kenderaan. Berapa kenderaan? 25,000. Okey, 25,000 kali dengan 20%. Cikgu buat kat bawah lah, macam tak cukup itu. Okey, kali 20%. Berapa pelajar dapat? 5,000. 5,000. Okey pelajar, boleh tak? Boleh pandai kira tak sekarang? Boleh. Boleh. Okey, alright. Cikgu punya cara macam tu pelajar. Cikgu punya cara, kalau cikgu nak ajar benda tu, cikgu akan tubi benda tu je. Cikgu tak nak rojak-rojakkan dulu. Pelajar ni supaya pelajar fokus. Konsep cikgu fokus cikgu macam coach bola sepak. Kalau hari ni nak belajar corner, belajar tendang corner je hari ni. Kalau nak belajar hari ni nak belajar bola sepak tentang penalti, belajar penalti je. Sampailah dapat tune dia. Alright? Okey, jadi pelajar nombor 5 pula. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 kalau tengok apa keyword dia. Cari. Nombor 2 Roman, apa keyword dia? Kaedah baki berkurangan.
baki berkurangan. Okey, nombor 2 berkaedah baki berkurangan. Okey, nombor 3 sama. Berkaedah baki berkurangan. Nombor 4 pun sama. Sama. Nombor 5 pun sama. Sama. Jadi soalan nombor 5, cikgu tubi awak semua kaedah baki berkurangan. Baki berkurangan formula yang keberapa tu? Kedua. Kedua. Okey, apa formula kaedah baki berkurangan? Tolong cikgu. Kos tolak. Kos tolak. Kos tolak apa? SNT. Tu baru bagi awak tu baru cikgu ni kadang cikgu terlupa ni, awak baru belajar ni. Okey, SNT tu ialah singkatan bagi apa? Susun nilai terkumpul. Okey, buat catatan sikit buat catatan sikit. SNT ialah susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul. Minta maaf cikgu terlepas pandang. Ingatkan awak semua dah belajar. Tak ramai ni, saya rasa tak ramai lagi yang belum belajar sampai topik ni kan. Belajar ada tak? Dah belajar belum topik ni? Belum. Tak masuk pun. Tak masuk pun Okey, tak apalah tak apa. Mungkin tak apalah, tak apa, belajar dengan cikgu je terus. Cikgu sekarang ni kita dalam landasan yang betul. Kita punya timing dah cantik dah. Sampai hujung tahun kita dah cantik, dah buat, lepas tu kita buat ulang kaji dulu sebelum menjelang peperiksaan. Dah cantik dah aturan dia. Tinggal nanti belajar. Nanti kalau cuti sekolah tu cikgu akan panggil awak jugalah. Kita seli kita buat kelas. Dah belajar kalau tak nak hilang ni lah, takut hilang belajar. Nanti awak cuti takut rehat lama sangat nanti hilang semua. Sayang belajar setahun. Okay, alright. Jadi yang ni kita teruskan. Okey, sekarang kita buat kaedah baki kurangan. Kos tolak susut nilai terkumpul kali dengan apa? Ratus. Ratus. Okey, alright. Okey, alatan pejabat, kos. Okey, kos sama dengan tadi. Berapa alatan pejabat tadi kos dia? Berapa kos? Alatan pejabat cari. Sama je dengan tadi. 13,000. 13,000. Okey, cikgu buat jangan kerja sini Okey, kita buat kurungan. 13,000. Okey, tolak susut nilai terkumpul. Ada tak susut nilai terkumpul? Cari. Ada tak susut nilai terkumpul? Alatan pejabat, ada tak? Yang ada kat sini ialah susut nilai terkumpul lengkapan, susut nilai terkumpul kenderaan. Alatan pejabat ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey, tak ada. Kita akan tulis apa? Kosong. Kosong. Gantikan dengan kosong. Kali dengan berapa? 10%. Okey, berapa dapat jawapan? 1,000? Betul tak? Alatan pejabat 20%. Alatan pejabat 20% ke 10%? 10%. Betul tak? 10. Betul. Oh, tadi nombor 4, ni nombor 5. Ni nombor 5 soalan nombor 5. Berapa dapat tak? Betul tak 1,300? Betul. Dapat. Okey, dapat. Betul. Cikgu, Ha. saya nak cari susut nilai terkumpul. Okey, kalau dia bagi ada lah. Kalau tak ada, ni tak ada. Susut nilai terkumpul, lengkapan dia dah bagi 2,000. Kenderaan dah bagi 5,000. Tapi susut nilai alatan pejabat tak ada. Maksudnya apa? Dia ada bagi kat Imbangan duga. Tadi kan dekat nota tadi kan cikgu dah sebut ni. Nampak tak? Susut nilai terkumpul dia bagi kat mana? Imbangan duga. Boleh tak? Okey, apa maksud susut nilai ni? Susut nilai yang lama. Ini susut nilai tahun lepas. Susut nilai tahun lepas. Boleh? Okey, cikgu. Okey, boleh Okey, alright. Okey, berikutnya. Perabot disusun nilai mengikut kaedah baki kekurangan. Sama juga. Jadi cikgu buat kat bawah adalah senang sikit. Berapa nilai kos perabot? Cuba tengok. Kos perabot. 8,100. Okey, 8,100. Tolak susut nilai terkumpul perabot. Ada tak? Susut nilai terkumpul perabot? Tak Tak ada. ada. Kosong. Dia kosong. Jadi 8,100 tolak kosong kali dengan 20%. Okay, 1620. 1620. Pelajar dapat 1620. Bagus. Boleh? Okey, berikutnya. Okey, yang keempat. Apa yang keempat? Lengkapan disusun nilai 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey. Apa konsep dia? Sama, kos. Berapa nilai lengkapan? 10,000. Lengkapan ialah 10,000. Ada tak susut nilai terkumpul? Ada. Ada. Okey, berapa susut nilai terkumpul? 2,000. Lengkapan, susun nilai terkumpul lengkapan ada 2,000. 2,000. Jadi tolak 2,000. Tolak 2,000. Okey, berapa tadi lengkapan? 10,000. Tolak 2,000. Tadi part tu kita tolak kosong sebab kosong tu menunjukkan tak ada dalam susut nilai yang lama. Kali berapa peratus? 20%. Okey, kirakan berapa dapat? 1,600. 1,600. Dapat tak belajar? 1,600.
4. Ada yang tak dapat tak? Siapa yang pening beritahu. Siapa yang pening beritahu. Cikgu bagi Panadol. Panadol tu cikgu ajar lah balik. Dapat ubat. Boleh? Siapa tak faham tanya. Sebelum jangan kusutkan kepala. Tak faham tanya. Okey, kita berpegang apa konsep kita berpegang pada formula. Garis lurus, formula dia cos kali peratus. Kalau baki kurangan, cos tolak susun nilai terkumpul kali peratus. Itu je. Okey, last kali. Kenderaan disusun nilai 10% mengikut kaedah baki kurangan. Okey, formula baki kurangan, sebut je baki kurangan, cos mesti minus susun nilai terkumpul. Kalau tak ada susun nilai terkumpul, jadikan kosong. Right? Okey, jadi berapa cos untuk kenderaan? 25,000. Kenderaan 25,000. Okey, susun nilai terkumpul kenderaan 2,000. 5,000. 1,000. Jadi 25,000 tolak 5,000. Buatkan jalan kerja jangan shortcut. Jangan shortcut. 25,000 tolak 5,000. Okey, berapa pelajar dapat? Kali dengan 10%. 2,000. 2,000. Okey, 2,000. Alright. Okey, cikgu nak tanya soalan cepu mas. Cikgu nak tanya soalan cepu mas. Okey pelajar Okey. Pelajar, cikgu nak tanya soalan cepu mas, tengok betul-betul. Okey. Kenapa pelajar kenderaan ni 25 ni cikgu buat ni, yang kaedah nombor soalan nombor 4 ni, soalan nombor 4, nombor 5 Roman. 5 Roman. Kenderaan disusun nilai 20% mengikut kaedah garis lurus. 25,000 cikgu kali 20% je. Kenapa cikgu tak tolak dengan susun nilai terkumpul? Sebab dia menggunakan kaedah Yang lain? garis lurus. Kenapa jawapan nombor 5 dan jawapan nombor 5 dekat soalan nombor 5 Roman, kenapa berbeza? Yang tadi dapat 5,000, yang ini kenapa dapat 2,000? Kenapa tolak? Kenapa yang atas tak tolak? Kaedahnya berbeza. Ya, bagus. Kaedahnya berbeza. soalan Itu je. berbeza. Bagus. Tepat sangat jawapan. Jadi awak dah faham lah. Jadi yang pertama kena tengok apa? Tadi yang cikgu highlightkan apa? Kaedah apa dia nak guna? Kaedah garis lurus ke baki berkurangan? Betul? Kalau garis lurus, dia ada formula dia. Kalau gunakan kaedah baki berkurangan, formula dia. Kalau maklumat dia ada, kita ambil. Kalau tak ada, kita tulis gantikan dengan apa? Susun nilai terkumpul. Kosong. Okey, faham? Boleh? Boleh. Okey, alright. Jadi soalan nombor 6. Soalan nombor 6, kalau pelajar tengok, cikgu dah rojakkan dia. Tadi nombor 5, semua cikgu tu biar awak garis lurus. Dengan atas kos. Cikgu, Ha. boleh tak explain nombor 5 yang lengkapan balik? Nombor 5, lengkapan. Lengkapan disusun nilai 20% tahu mengikut kaedah baki berkurangan. Itu. Ya, jadi apa formula baki berkurangan? Kos tolak susun nilai terkumpul. Kali Peratus. 100. Okey, jadi berapa lengkapan? Cari lengkapan. Berapa lengkapan? Kos. 10,000. Okey, tolak susun nilai terkumpul. Ada tak susun nilai terkumpul lengkapan? Oh, okey. Faham. Ada? Ada. Ada. Okey, yang tadi kenapa kenapa alatan pejabat cikgu tolak kosong? Sebab dia tak ada susun nilai terkumpul. Yes, bagus. Itu je. Boleh? Boleh cikgu, thank you. Okey, yang lain boleh tak? Boleh cikgu. Ada nak tanya? Sebelum kita nak belajar merekod. Okey. Jadi lepas tu belajar nombor 6. Nombor 6 cikgu dah rojak-rojakkan dia. Okey, ini cikgu nak awak buat sendiri. Tengok berjaya ke tak berjaya. Okey, nanti yang lepas ni baru kita buat. Kita settlekan satu-satu. Jadi soalan nombor 6, kalau pelajar tengok nombor 2 Roman, kaedah apa dia nak? Cuba tengok nombor 2 Roman. Kaedah baki Kaedah baki berkurangan. berkurangan. Okey, gariskan. Kalau ada highlightkan. Pelajar-pelajar account mesti nak ada pen highlight, mesti nak ada. Highlight ni sangat penting. Sebab apa? Kita nak cari keyword dia. Kita nak cari keyword dia. Kalau pelajar perasan yang saya ajar, saya ada keyword dia. Keyword yang selalu digunakan dalam soalan. Alright, okey. Kedua, kaedah yang ketiga. Soalan yang ketiga. Perabot disusun dengan kaedah atas kos. Kaedah kos ialah apa? Garis lurus. Boleh belajar? Cikgu dah rojakkan. Okey, yang keempat kaedah apa? Baki berkurangan. Baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan. Dan last kali, nombor 5 kaedah apa? Garis lurus. Jadi belajar, yang ini awak kena main peranan. Mana awak nak dapatkan data dia. Okey? Alright. Boleh belajar? Ada nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Macam mana nak rekod? Kira dah pandai. Macam mana nak rekod? Okey, rekod dia tengok betul-betul. Okey, pertama tengok nota dulu. Okey, tengok nota. Okey, jadi pelajar dalam nak rekod kat mana pelajar? Susun nilai dalam perdagangan. Ingat, kita mesti rekod 2 kali. Dalam perdagangan dan untung rugi, kita akan rekodkan dekat belanja. Belanja dalam mana? Akaun untung rugi. Dalam akaun untung rugi. Bukan perdagangan belanja dalam akaun untung rugi.
Kenapa masuk belanja? Kenapa tak masuk hasil? Pelajar, respon sikit pelajar. Dia semua tadi yang kita kira mesti nak masuk belanja. Belanja ni maksudnya kita untung ke kita rugi pelajar? Rugi. Rugi. Memanglah rugi, betul tak? Betul, tepat. Jadi pelajar kena faham. Kenapa rugi? Kenapa tu cikgu nak kasi awak faham? Awak mesti jangan argue lagi. Susut nilai mesti rekod belanja, tak boleh masuk hasil. Kenapa? Sebab pelajar dah tahu, sebab dia rugi. Sebab susut nilai merugikan kita. Kenapa rugi? Sebab dulu kita beli kereta harga dia mahal. Macam tadi cikgu ambil contoh Porto Saga je, kereta 30,000. Betul? Tapi dah guna berapa tahun? Dah 30 tahun dah guna, tak mungkin harga dia 30,000 lagi. Dah berkurang. 1,000, betul tak? Jadi pelajar, kenapa pelajar? Dia susut nilai ini akan merugikan kita. Betul? Tapi sebenarnya kita rugi dari segi duit, tapi kita menang memakai. Betul pelajar? Menang memakai. Tapi pelajar berbaloi lah, dah guna 30 tahun, turun harga dia. Betul tak? Tapi kalau kita baru beli kereta, hari ini berbeli, besok jual. Jatuh tak harga dia? Tak. Hari ini kita beli kereta Mercedes, contoh 200,000. Hari ni pakai, dah jalan-jalan, lepas tu besok nak jual balik. Boleh dapat tak 200,000 semula? Tak. Boleh. Ada tak orang nak beli 200,000 lagi? Okay, hand murah. Mana dia nak? Tak nak. Orang tak nak. Betul? Tak nak. Pelajar. Tak nak. Kenapa pelajar? Sebab dah jalan. Kita dah jalan. Mileage dah jalan. Apa semua. Betul tak? Tayar pun dah botak sikit dah. Pelajar. Orang takkan. Mesti dia kata, kalau you nak jual, you mesti jual dengan saya 190,000. Paling tidak 10,000 lari lah. Macam tu lah. Boleh pelajar? Contoh macam tu lah. Pelajar? Itu kesan dia. Jadi, susut nilai ni merugikan kita. Boleh. Sebab tu masuk mana? Belanja. Jadi jangan argue lagi kenapa cikgu tak masuk hasil. Kenapa? Jangan tanya lagi. Jangan tanya tu lagi. Tak logik. Sebab apa? Susut nilai memang merugikan kita. Okey, clear tak sekarang? Clear. Okey. Nilai apa nak masuk? Nilai apa nak masuk? Nilai dia yang tadi kita kira. Yang kita kira tadi. Yang kita kira ni semua akan direkodkan dalam mana? Dalam belanja. Boleh? Buatkan jalan kerja. Mesti tunjuk. Okey, apa butiran dia? Butiran dia mesti tulis susut nilai. Butiran dia tulis apa nanti? Susut nilai kenderaan. Susut nilai perabot. Susut nilai alatan pejabat. Susut nilai alatan pejabat. Ikut susut nilai apa yang nak tulis. Boleh belajar? Tajuan tadi, soalan nombor 4 tadi, ada 4 susut nilai. Jadi pelajar kena buat 4 kali lah. Susut nilai kenderaan, susut nilai perabot, susut nilai alatan pejabat, susut nilai kenderaan pelajar kena tulis. Okey, clear. Tulis apa nombor dia? Nombor mana nak cari? Berapa nombor dia? Pelajar berapa jumlah dia pelajar nak masukkan? Soalan 42. Ikut apa? Ikut jumlah yang awak kira tadi. Ikut apa? Formula. Ikut apa? Formula. Okey, faham tak nota yang cikgu buat ni? Nota saya buat ni, kalau saya tak terangkan awak tak faham. Kena saya terangkan pun faham. Kalau kawan-kawan nak photostat, biarlah dia nak photostat. Belajar tapi dia takkan faham. Dia tak faham. Saya kena explain baru faham. Alright? Okey, gunakan apa? Formula yang kita kira tadi. Formula garis lurus ataupun kaedah baki berkurangan. Okey. Yang kedua, kali kedua, nak rekod kat mana? Mestilah rekod dekat PKK. Kenapa PKK? Sebab pelajar ingat lagi tak? Susut nilai terkumpul adalah akaun kontra. Ingat lagi tak akaun kontra? Ada 5. Ingat lagi tak kontra? Apa yang pelajar ingat kontra? Yang pertama? Ambilan. Pulangan. Ambilan, betul. Pulangan jualan, pulangan belian. Betul. Okey, ini yang biasa ni 3 yang biasa kita guna sebelum ni. Betul? Okey, sekarang hari ni upgrade lagi satu. Apa dia? Susut nilai terkumpul. Barulah jumpa hari ni. Jadi pelajar, susut nilai terkumpul adalah kontra. Apa maksud kontra? Positif ke negatif? Negatif. Betul tak negatif? Pulangan jualan. Dia jualan akan tolak dengan pulangan jualan. Pulangan belian. Belian akan tolak dengan pulangan belian. Ambilan. Modal akan tolak dengan ambilan. Betul? Sama juga susut nilai terkumpul akan tolak dengan apa? Dengan aset. Dengan apa? Aset bukan semasa. Apa aset bukan semasa? Kenderaan, perabot, alatan pejabat dan sebagainya. Jadi pelajar, contoh nak rekod tadi, belanja, cikgu dah contoh rekod ada kat sini. Itu butiran dia. Kalau aset bukan semasa, pelajar, ini contoh dia dekat PKK. Okey, nak tulis apa? Okey, dekat aset bukan semasa nanti pelajar ada 2 tau butiran dia. Okey, sini ada cost, ada susut nilai terkumpul. Ini dia, susut nilai terkumpul. Okey, awak kena tolakkan nilai dia. Okey, sekarang bagaimana nak carikan susut nilai terkumpul? Okey, susut nilai terkumpul ini adalah pelajar susut nilai yang lama, ambil dekat imbangan duga, yang lama. Susut nilai yang lama, campur susut nilai yang baru. Campur susut nilai yang baru. Baru dekat mana awak jumpa? Baru yang tadi awak kira.
Baru ni yang tadi awak kira. Awak campur dekat mana? Awak jumpa dekat belanja. Boleh? Dapatlah susut nilai terkumpul. Okey, alright. Okey, jangan penting-penting. Tengok, lepas tu pelajar tengok kos. Okey, dekat sini nanti, pelajar masukkan kos dulu. Kos tu harga asal dia dekat imbangan duga. Pelajar boleh ambil kat imbangan duga. Okey, tolak dengan susut nilai terkumpul. Tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Dapatlah apa dia? Nilai buku. Dapatlah nilai buku. Okey, contoh. Cikgu tunjuk contoh baru nampak. Tengok dulu Tengok cikgu bagi contoh slide. Dia baru nampak. Okay, tak susah pun, senang je, jangan risau. Okey, yang pertama. Okey, perabot 10,000. Okey, soalan dia maklumat tambahan dia sebut apa? Perabot disusun nilai kaedah garis lurus. Apa formula garis lurus pelajar sekali lalu? Kos darat dengan peratus. Kos darat Bagus. peratus. Bagus, dah ingat dah. Okey, jadi mesti perdagangan mesti masuk dalam belanja. Nak tulis apa dalam belanja? Okey, susut nilai perabot. Darat dengan Okey, kos 10,000 kali terus dengan 10%. Berapa dapat? 1,000 jumlah dia. Alright, butiran dia apa? Butiran dia adalah susut nilai perabot. Tulis. Alright. Lepas tu yang kedua, dalam PKK, aset bukan semasa. Perabot, tuliskan. Kos ambil kat imbangan duga. Berapa dalam imbangan duga? 10,000. Okey, susut nilai terkumpul. Apa formula susut nilai terkumpul? Oh, kalau pelajar ni terlindung sikit. Apa susut nilai terkumpul? ID yang lama, susut nilai terkumpul yang lama campur dengan yang baru. Dekat mana? Belanja. Okey, dalam imbangan duga, ada tak susut nilai terkumpul dekat sini? Ada tak? tak ada. Kosong. Tak ada. Kosong tambah dengan 1,000. Berapa dapat dekat sini? 1,000. 1,000. 1,000. Jadi dapat 1,000. Jadi 10,000 tolak 1,000, berapa dapat nilai buku? 9,000. 9,000. Okey. Tengok dulu. Banyak cikgu bagi contoh ni. Kasih awak faham. Yang kedua. Perabot 10,000. Susun nilai terkumpul. Oh, dah ada dah. Susun nilai terkumpul dia dah bagi 2,000. Peruntukan perabot disusun nilai 10% kaedah garis lurus. Okey, apa formula garis lurus? Kos Kos darat darat dengan peratus. peratus. Darab peratus. Atau set kali peratus. Sama je. Okey, bagus. Okey, apa butiran dia? Susut nilai perabot. 10,000 terus kali dengan 10%. Kenapa tak tolak? Kenapa tak tolak 2,000? Kenapa tak nak tolak 10,000 tolak 2,000 kali 10%? Guna kaedah garis lurus. Sebab dia adalah kaedah garis lurus. Dia dah sebut garis lurus. Apa formula garis lurus? Aset kali dengan peratus. Boleh tak? Faham tak? Faham. Okey. Apa nilai dia? 1,000. Okey. Masukkan dalam aset bukan semasa. Apa konsep dalam susun nilai terkumpul? Kos ambil kat imbangan duga. Aset dia berapa? Susun nilai terkumpul adalah susun nilai yang lama dalam imbangan duga. Tambah dengan susun nilai yang baru dekat mana? Belanja. Okey, berapa dalam imbangan duga? Susut nilai terkumpul? 2,000. Campur dengan susut nilai yang baru? Berapa? 3,000. 1,000. 3,000. 3,000. Berapa dapat jawapan? 3,000. 3,000. 3,000. Betul. 10,000 tolak 3,000 berapa dapat? 7,000. Okey, susut nilai terkumpul ni tolak. Okey, nak tolak nak bracket. Boleh tak? Boleh. Tak nak bracket pun tak apa. Sebab susut nilai itu memang dia adalah item negatif. Item kontra. Betul? Okey, selesai. Okey, setakat ni siapa nak tanya? Dapat tak beza soalan 1 dan soalan 2? Dapat tak beza? Dapat tak? Tengok balik. Ini satu. Dapat. Dapat Dapat. tak? Dapat tak? Kalau tak dapat tanya, tak dapat tanya. Okay, ni yang kedua. Ya. Dalam catatan nanti nak buat juga ke yang kurungan 10,000 darab 10%. Mesti buat. Kenapa? Kalaulah contoh jawapan awak buat jalan kerja betul 10,000 kali beratus. Tapi nak cepat, dan biasa kan nak cepat, tertulis 100 je. Kalau 100 betul ke salah? Salah. Salah. Tapi jalan kerja awak ada betul, jalan kerja betul, ini dianggap betul. Faham tak? Apa yang menolong awak jawapan awak 100 yang betul? Apa menyebabkan jawapan awak betul? Walaupun sedangkan jawapan awak salah. Jalan kerja tu talian ayat awak. Faham? Boleh? Tapi itu SPM Tapi kalau penandaan dekat sekolah, cikgu tak kira lah jawapan awak salah ke salah je. Belajar Ini konsep lah belajar Tapi yang minta cikgu awak tak? Biasa tak? Saya kat sekolah pun saya tak berikan pelajar. Kalau 100 salah. Belajar tapi kat SPM ini bantuan kita ini. Faham belajar? Sebab apa? Saya tak nak pelajar mistik. Lepas tu tak nak. Kalau saya bagi jawapan betul, nanti memula peringkat awal peperiksaan biasa pun cikgu bagi betul. Nanti pelajar salah tak apa. Yang penting buat jalan kerja.
Tak nak. Cikgu tak nak buat anda yang tu. Sebolehnya cikgu nak buat dengan teliti. Alright? Okay. Kaedah berikutnya. Baki berkurangan. Okay. Formula baki berkurangan pelajar, please. Apa formula dia? Kos tolak dengan susun nilai dalam SNT darab peratus. Bagus. Kos tolak susun nilai kumpul SNT kali dengan peratus. Betul. Okay, perabot 10,000. Susun nilai terkumpul tak ada. Kosong. Tak ada dia bagi kita anggap kosong lah. Kaedah susun nilai 10%, kaedah bagi kurangan. Jadi terus masukkan formula. Susun nilai perabot 10,000, kos tolak dengan kosong sebab susun nilai kumpul tak ada. Kali dengan 10% berapa dapat? 1,000. Boleh? Okey, berapa susun nilai terkumpul? Kos, ambil kat imbangan duga. Susun nilai terkumpul. Susun nilai yang lama. Dekat mana susun nilai lama? Dalam imbangan duga kosong. Betul? Tambah dengan apa? Dengan susun nilai yang baru berapa? 1,000. Jadi berapa dapat jawapan? 1,000. Boleh? Faham? Dapat 9,000. Alright. Okay, nanti tak faham tanya Yang kedua, perabot 10,000. Susun nilai kumpul 2,000. Perabot disusun nilai 10% tahu mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi masukkan formula aset minus cost tolak dengan susun nilai kumpul kali peratus atau aset tolak susun nilai kumpul kali peratus. Sama. Jadi butiran ni pelajar, aset ni ini untuk kita ingat je, tak payah tulis dalam formula. Yang tulis formula terus tulis nombor. Faham tak? Jangan tulis formula pula tak perlu. Okey. Alright, masukkan susun nilai perabot, buat jalan kerja. Jalan tulis aset tolak susun nilai tak ya, terus tulis nombor. Aset dia berapa? Okey, berapa dapat? 800. Betul tak cikgu kira 800? Betul. 10,000 tolak 2,000 kali dengan 10%. Betul Betul. Okey, 800. Okey, berikutnya. Berapakah susun nilai terkumpul? 2,800. 2,800. Macam mana dapat susun nilai yang lama 2,000 tambah dengan apa? Tambah dekat belanja. Berapa dapat? 2,800. Faham tak? ID tambah dengan susun nilai. ID tambah dengan belanja. Dapat dah sama. Boleh? 7,200. Okey, boleh. Ini nak bracket. Nak bracket cikgu, nak bracket boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak nak bracket pun boleh. Sebab susun nilai tu memang terkumpul adalah susun nilai akaun kontrak. Okey? Alright, selesai. Okey, sekarang kita rekod. Boleh tak? Okey, keluarkan kertas jawapan awak. Keluarkan kertas jawapan. Masing-masing dah ada kertas jawapan? Ada. 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 Okey, alright. Kita buat dulu. Okey, keluarkan kertas jawapan awak. Mana kertas jawapan saya ni? Banyak-banyak yang kita buat dengan awak ni. Sekejap cikgu cari jap. Ni ke? Cikgu nak sambung kat sini. Cikgu nak sambung kat sini. Okey, jadi cikgu akan bagi dua skrin pelajar sebab kita nak tengok senang terus. Okey, kita dah kira dah senang. Kita dah kira dah senang sikit. Okey, jadi pelajar kita buat soalan nombor 4. Okey, pelajar tuliskan soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okay, cikgu maklumat tambahan, cikgu pakai pen apa cikgu pakai pen purple. Okey, alright. Jadi cikgu pakai pen purple semua. Okey, siapa nama kita soalan nombor 4, 456 gunakan imbangan duga yang sama. Nama dia siapa? Kumaran Enterprise. Kumaran Enterprise. Namanya siapa? Kumaran Enterprise. Okey, mana pen purple cikgu? Kumaran Enterprise. Okey, kita nak buat akaun apa? Akaun perdagangan untung rugi bagi tahun berapa? 31 Disember 2020. Boleh? Okey. Cikgu bagi kertas macam ni senang tak nak buat? Senang. Senang kan? Siapa yang dah belajar dekat sekolah, belajar penyata kewangan macam ni, mesti pakai test pad banyak. Betul tak? Nak buat garisan, nak buat apa? Silap jawapannya separuh-separuh je. Kenapa? Tak sempat buat habis. Setiap kali kelas tak habis. Jadi cikgu tak nak macam tu. Kita buat lengkap best sebenarnya. Nanti nak ulang kaji best. Okey. Sebut je dalam perdagangan untung rugi, susun nilai nak masuk mana belajar? Mesti tempat kat mana? Perdagangan, belanja atau hasil? Belanja. Mesti masuk dalam belanja. Mesti masuk belanja. Kenapa masuk belanja? Ingat balik refresh. Kenapa nak ingat belanja? Sebab dia merugikan kita. Susun nilai sebab harga dah jatuh, rugi. Lepas tu tanya. Nanti dalam PX. Jangan dalam PX, jangan tanya. Belajar masa belajar kat kelas ke belajar online nanti tanya. Cikgu saya nak share sikit cikgu macam mana kita nak ingat belanja. Tanya cikgu dulu. Mana cikgu ada idea lain kan? Okey cikgu bagi beritahu. Okey cikgu kalau saya senang ingat, saya ingat macam ni cikgu. Sebab susun nilai ni memang merugikan kita. Sebab kita beli dulu keretanya mahal, lepas tu tiba-tiba dah jual balik murah, harga murah dah rugi cikgu.
Sebab tu sehingga boleh ingat sebab dia akan masuk belanja. Pelajar bagi cadangan lah, respon. Kan? Betul lah kalau dia cakap macam tu ya. Okey, kat kelas ni semua senyap ke? Online semua bercakap ke tak bercakap ni? Bercakap. Bercakap. Bercakap bagus okey, alright. Sekarang isu dia dekat isu dekat sekarang pelajar apa? Pelajar tak nak respon. Semua diam, pemalu, tiba-tiba jadi pemalu lah kelas online Kalau dekat kelas bising. Okey. Alright, seterusnya belanja. Kita buat soalan nombor 4 je kita nombor 4. Okey, pelajar. Kita terus rekod benda yang sama. Kita rekod berapa kali? Ada 4 kali. Pelajar kita rekod ni dulu susun nilai nombor 1 nanti kita rekod. Okey, nombor 4, okey kita rekod ni dulu. Alatan pejabat. Okey, nak tulis apa dalam belanja? Respon? Susut bukan? nilai alatan. Sud nilai alatan susut pejabat. Nilai. Bagus, susut nilai alatan pejabat. Okey, jadi pelajar kena tahu tau, hari ni kita belajar 2 butiran. Apa dia? Susut nilai. Pelajar, susut nilai tu kalau cikgu tulis SN tu susut nilai. Susut nilai ini adalah apa? Belanja. Okey, kalau satu lagi apa? SNT. Apa tu susut nilai terkumpul? Susut nilai terkumpul. Ini adalah apa? Ini bukan belanja, dia adalah kontra. Kontra dengan apa? Kontra dengan aset bukan semasa. Boleh belajar tu kena faham dua istilah ni. Okey, alright. Okey, susun nilai alatan pejabat, buatkan jalan kerja. Okey, kita buat nombor 4 sekarang ni Okey, apa formula dia? 13,000, buatkan jalan kerja. Okey, kali dengan 20%. Alamak, cikgu terlanggar kotak 1, tak apa sebab kita nak tulis jawapan dekat kotak nombor 2. Kotak 1 boleh langgar. Berapa tadi kita kira? Dapat 2,600. Betul tak? Betul? Betul. Betul lah. Okay. Betul Okey, kita terus buat Kita buat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Terus kita buat. Siapa dia tempat yang sama. Okay, berikutnya yang ketiga adalah susut nilai perabot. Okey, buat laju sikit. Pelajar semua dah kira tadi 8,100 kali 10%. Ada pula tanya, cikgu tadi kan dah buat jam kerja. Pelajar, kita buat soalan pelajar. Soalan tak dihantar. Yang dihantar ialah apa? Yang dihantar adalah kertas jawapan. Betul pelajar? Kertas jawapan dihantar. Jadi cikgu nak tunjukkan jam kerja, awak nak buktikan awak buat jam kerja macam mana? Okey, jadi pelajar buktikan dekat sini lah. Kalau tak tulis ni, seperti dalam kertas jawapan, cikgu saya dah contin dekat soalan. Mana boleh? Kena buat jam kerja macam ni. Berapa nilai dia? 810. Okey, selesai. Yang keempat, apa dia? Susut nilai perabot dan lengkapan. Okey, susun nilai lengkapan ialah, okey, ni 10,000. Okey, kali dengan 10%. Berapa dapat? 1,000. Okey, yang keempat, susun nilai apa? Susun nilai kenderaan. Alamak, kita cantik pula tulisan cikgu. Tulisan cikgu ni boleh baca tak pelajar? Boleh. Boleh Boleh baca soalan-soalan sebelum ni. Cikgu semua conteng ni. Nak cuba juga ni buat tulisan elok-elok. Tapi tak boleh lah. Saya nak buat laju je. 25,000 kali dengan 20%. Kalau cikgu tulis pelan-pelan, dia boleh cantik sikit lah. Tapi tak, memang tulisan cikgu memang tak cantik. Okey, habis. Okey, boleh tak sampai belanja ni? Okey, kalau boleh, cikgu terus berikutnya. Okey, dah siap semua? Dah siap tak? Sama tak dengan cikgu semua? Dah. Okey, kalau belum cakap belum Okey, alright. Kalau dah, belum. Okey, belum. Buat dulu. Okey, buat dulu. Cepat. Okey, yang ini jangan tulislah Ini tadi cikgu buat catatan. Oh, sedap nyanyi lah. Okey. Dah? Dah cikgu. Dah, alhamdulillah. Okey. Oh, hari ni cikgu ni lah. Cikgu rekod pakai Google Meet je lah. Cikgu tak rekod pakai ni lah. Cikgu tak rekod pakai satu lagi lah. Alamak. Tak apalah. Tak apa. Okey. Alright, tak apa. Yang ini minggu ni kita cikgu save pakai Google Meet. Nasib baik cikgu rekod. Cikgu terlupa tekan start tadi. Okey, berikutnya. Okey. Yang ni okey, penyata kedudukan kewangan yang ini pula. Okey, tuliskan nama dulu. Siapa nama kita tadi? Siapa nama kita tadi? Kemarin Enterprise. Okay, kemarin Enterprise.
Okey, penyata kedudukan kewangan pada bila? 31 Disember 2020 kan? Betul? Okey. Jadi dalam PKK kita nak rekod kat mana? Semua dalam PKK kita mesti rekod dekat aset bukan semasa saja. Kenapa bukan aset bukan semasa saja? Sebab dalam dalam aset bukan semasa, kita susut nilai kita akan tulis sebagai susut nilai terkumpul. SNT. Kenapa susut nilai terkumpul dalam ASD? Sebab dia adalah akaun kontra. Kontra dengan apa? Aset bukan semasa. Jadi kena pandai. Okey. Jadi kat sini jangan tulis, dalam sini jangan tulis lagi susut nilai. Tak payah. Kita tulis aset dia terus. Apa benda aset dia? Okay. Aset yang pertama. Aset dia aset apa? Alatan pejabat. Alatan pejabat. Okey, berapa nilai kos? Kos dia, alatan pejabat. Tolong cikgu. 13,000. Okey, jadi cikgu buat ni. Sekejap cikgu padan jap. Alatan pejabat. Okey, 13,000. Okey, berapa susut nilai terkumpul? Susut nilai terkumpul apa? Susut nilai terkumpul adalah susut nilai yang lama, iaitu dekat imbangan juga, campur dengan apa? Yang dekat belanja. Betul? Susut nilai dalam belanja. Betul? Ataupun yang dalam imbangan juga campur dengan susut nilai. Boleh? Okey. Apa formula dia? Okey, buatkan jalan kerja. Cikgu buat jalan kerja kat sini. Okey, dalam imbangan juga ada tak susut nilai terkumpul alatan pejabat? Tak Susut nilai ada. tak ada. Jadi cikgu tulis sini kosong. Tambah dengan susut nilai yang kita kira tadi. Berapa kita kira? 2,600. 2,600. Dapat tak? 2,600. Siapa tak faham tanya. Okey, berapa dapat susut nilai terkumpul? Dapatlah 2,600. Nampak? Nampak tak cikgu pakai pen purple tu? Itu jawapan dia. Okey, jadi tolakkan berapa dapat? 13,000 tolak 2,600. Tolong cikgu. 10,400. 10,400. Okey, selesai. Okey, yang kedua, susut nilai apa? Perabot. Okey, susut nilai terkumpul perabot. Berapa nilai kos dia? Kos dia dalam imbangan juga ialah 8,100. Jangan lupa. Betul? 8,100. Okey, 8,100 carikan. Macam mana nak cari susut nilai terkumpul? Susut nilai yang lama dalam imbangan juga. Ada tak susut nilai terkumpul dalam imbangan juga? Susut nilai terkumpul perabot? Ada kosong. Tambah dengan susut nilai yang kita kira tadi. Kita contoh tadi 810. Betul tak? 810. Betul. Okey. Berapa dapat? Jumlah dia 810. Okey, jadi nak buat bracket boleh tak? Boleh? Nak buat bracket sebab dia tolak? Boleh? Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. 7,290. 7,000? 7,290. 7290. 7290. Ini cikgu pakai pen. Cikgu pakai pen purple tu sebab cikgu nak fokus topik ni. Kita nak kira susut nilai je. Jadi belajar fokus kat situ je. Jadi 7290. Betul? Okey, alright. Okey, berikutnya. Yang ketiga. Susut nilai apa? Yang berikutnya apa? Lengkapan. Okey, berapa nilai kos lengkapan? 10,000. 10,000. Okey, 10,000. Okey, 10,000 pelajar. Susut nilai terkumpul, ID tambah belanja. Berapa ID dalam imbangan juga? Ada tak susut nilai? 2,000. 2,000. 2,000. Cikgu tak nak conteng banyak-banyak tu Nanti sebab kita nak conteng lagi tu. Tambah dekat belanja. Yang tadi kita kira. Berapa dapat tadi? 1,000. Okey, berapa jawapan dia? 3,000. 3,000. Okey, dapat 3,000. Okey, berapa dapat? 10,000 tolak 3,000. 7,000. 7,000. Okey, selesai. Alright, selesai. Okey, berikutnya. Kenderaan. Okey, tuliskan kenderaan. Okey, berapa kenderaan dalam imbangan juga? 25,000. 25,000. Okey, habis. Okey, jadi pelajar masukkan ini. Dalam imbangan juga berapa susut nilai terkumpul? 5,000. Jumpa tak 5,000 yang ni 5,000. Okey, jadi faham tak? Bila cikgu buat latihan macam ni, tubi-tubi macam ni, faham tak? Kenapa dia kosong, kenapa dia ada jumlah, tahu tak? Nampak kan? Kalau kita buat soalan sebenar, pelajar tak jumpa. Kadang-kadang pelajar buat soalan ni ada, soalan ni tak ada. Tak. Jadi hari ni cikgu kumpulkan semua, jadi senang. Okey, tambahkan dengan susut nilai yang dalam belanja tadi kita kira. 5,000 juga. Jadi berapa jumlahnya?
10. 10,000. Okey, jadi berapa dapat tolakkan? Berapa dapat? 15,000. 15,000. Okey, 15,000. Ha. Ni. Ha. Oh. Okey. Boleh? Nak saya tertarik juga. Saya minta. Sekejap Okey. Alright. Okey, jadi berapa dapat nilai dia? 15,000. Okey, faham? Faham. Faham? Ada yang nak tanya tak? Siapa nak tanya? Siapa nak tanya, tanya. Okey. Boleh. Kita nak selesai dulu, nak selesaikan habis soalan 4 ke nak buat nombor 5 dulu? Buat nombor 5. Buat Kita nombor 5 je bro. Buat nombor 5. Yang selesaikan tu senang kan? Pelajar dah tahu kan? Masuk-masukkan je. Betul tak? Tapi tak apa. Kita cuba nanti kita buat juga satu soalan. Okey. Sekarang buat nombor 5. Okey. Sekarang 5 pakai helaian baru. Minta maaf lah. Pelajar kena selak-selak kat belakang tu kan? Okey. Nombor 5. Okey. Nombor 5. Okey. Boleh? Siapa nak tanya lagi? Nombor 4. Clear tak nombor 4 ni? Pelajar, nombor 4 clear tak? Clear cikgu. Clear Okay, alright. Okay, sekarang kita buat nombor 5. Okay, terus nombor 5. Okay, tuliskan nombor 5. Nombor soalan kena tulis. Ini kalau pakai tespek ni, tergabur dah ni. Mana kertas sana, kertas sini. Jadi yang pakai buku ni senang. Dah tahu dah soalan apa yang tak buat, soalan apa. Senang semak. Sangat senang. Okay, jadi nombor 5. Okay, tuliskan nombor 5. Nama dia sama. Repeat pelajar. Ini disiplin. Dalam akaun ini disiplin dia. Kena tuliskan nama perniagaan. Tajuk. Akaun perdagangan untung rugi. Sampai tajuk pun cikgu dah typekan dah siap-siap dah. Punyalah nak manjakan awak ni. Tinggal nak belajar tak nak belajar je. Okay. Alright. Jadi cikgu buat lagi. Okay. Seterusnya. Sebut je nombor 5 ke, kaedah garis lurus ke, garis baki kurangan ke, tak kira. Mesti dalam perdagangan untung rugi, mesti masuk dalam belanja. Okay, pelajar, repeat balik. Apa butiran dalam belanja? Apa butiran dalam belanja? Nak tulis apa? Yes, susut nilai. Mesti depan dia susut nilai. Okay, maklumat tambahan nombor 5. Soalan nombor 5, 2 Roman. Susut aset apa? Alatan pejabat. Jadi tulis alatan pejabat. Okay, jadi kalau kaedah baki kekurangan, formula dia panjang sikit. Kena buat 2 kali bracket. Sebab apa? Dia ada tolak dalam tu. Okay, dia ada 2 operasi. Tolak dan juga kali. Sebab tu kena buat bracket macam ni. Macam cikgu tunjuk tadi. Okay, apa formula dia? Okay, buka kurungan 13,000. Tolak kosong. Kali dengan apa? Kali dengan 10%. Okay, tutup kurungan. Okay, jadi kat sini belanja ni pelajar boleh buat catatan sikit lah. Okay, apa formula baki kekurangan sebab kaedah kan semua sama. Kaedah dia susun nilai dia apa tadi? Kos tolak dengan susut nilai terkumpul kali dengan peratus. Kurungan. Sebab apa semua kaedah dia baki kekurangan. Okey, berapa dapat jawapan? 1,300. Okey, terus laju cikgu tak apa, cikgu buat pelan-pelan sambil-sambil cikgu terangkan. Kedua, susut nilai perabot. Okey, berapa susun nilai perabot? Kita dapat jalan kerja, salinnya balik. Jalan kerja kita dapat penuh tadi. Tolak kosong kali dengan 20%. Tutup kurungan. Berapa dapat? 1620. Okey, yang ketiga, susut nilai lagi. Susut nilai apa? Susut nilai lengkapan. Okey, susut nilai lengkapan berapa ribu? 10,000. Tolak dengan berapa? Tolak dengan 2,000. Tutup kurungan. Kali dengan berapa? Kali dengan 20%. Tutup kurungan. Berapa dapat? 1,600. Okey, berikutnya kenderaan. Kenderaan. Jangan tulis kenderaan. Kenderaan salah. Kena tulis apa? Susut nilai kenderaan. Jangan tulis kenderaan susut nilai. Okey, susut nilai kenderaan. Okey, berapa nilai kenderaan? 25,000. Tolak 5,000. Kali dengan berapa? 10%. Okey, berapa dapat? 2,000. Okey, selesai. Okey, boleh? Ada siapa-siapa nak tanya?
Okey, dah siap belum? Ha, Dah. Ah, Belum. belum. Okey, buat dulu. Sekejap, cikgu tunggu. Okey, dah? Boleh? Boleh. Boleh? Okey, cikgu teruskan, masukkan terus. Pelajar mungkin ada yang dah tengah buat tu. Buat terus. Okey, tuliskan disiplin kena jaga. Okey, tuliskan Kumaran Enterprise, tajuk cantik awak punya jawapan penuh. Okey, alright. 31 Disember 2020. Nanti nak pandai, cepat pandai, apa formula nak cepat pandai? Selain dia buat latihan, nak buat latihan apa pandai? Pelajar. Yang tak sedar pelajar, kalau pelajar dapat ajar kawan, bimbing kawan, pelajar lagi cepat pandai. Pelajar okey, macam pelajar dah tahu dapat ilmu, pelajar kena sebarkan. Macam mana nak sebarkan? Ajak kawan, jom free jom hujung minggu ni aku ajar kau susut nilai. Buat dengan mereka. Pandai, cepat pandai, jangan risau. Okey, berikutnya. Alatan pejabat. Okey, berapa nilai alatan pejabat tadi? Ingat lagi tak? Sama je kan kos dia? 13,000. 13,000. Okey, konsep susut nilai terkumpul. Apa konsep susut nilai terkumpul? Konsep dia sama saja. Apa dia? Susut nilai dia? Ingat lagi tak? Dalam imbangan duga. Susut nilai terkumpul dalam imbangan duga campur dengan apa? Campur yang dekat belanja. Betul? Okey, berapa dalam imbangan duga? Dalam imbangan duga susut nilai terkumpul tak ada, kosong. Tambah yang dalam belanja tadi kita dah kira 1,300. Okay, berapa dapat? 1,300. Okay, berapa dapat jumlahkan dia? 11,000? 700. 11,700. Betul tak pelajar? betul. Betul Okay, alright. Kerja dengan konsep tak faham tanya Jangan malu-malu, tak faham tanya. Perabot. Okay, perabot berapa? Masukkan nilai perabot dalam imbangan duga 8,100. Okay, susut nilai terkumpul. Ada jalan kerja. Tak boleh terus tulis. Tak boleh. Kena buat jalan kerja. Apa jalan kerja dia? Okay, susut nilai terkumpul dalam imbangan duga tak ada untuk perabot. Kosong. Tambah dengan berapa? Tambah dengan 1620. Betul tak? 1620. Betul. Okey, dapat berapa? 1620. Okey, berapa pelajar tolakkan? 6480. 6480. Okey, 6480. Okey, alright. Lagi lengkapan. Okey, berapa nilai lengkapan? 10,000. Okey, 10,000. Okey, berapa lengkapannya ni dalam imbangan duga? Berapa dalam imbangan duga? Susut nilai terkumpul dalam imbangan. 2000. Bagus, 2,000. Campur dengan berapa yang awak kira tadi? 1,600. Berapa dapat? 3,000. 3600. 3,600. Okey, tolakkan. Berapa pelajar dapat? 6400. 6,400. Okey, selesai. Okey, dan last kali kita nak buat apa? Kenderaan. Okey, kenderaan, kos kenderaan ialah 25,000 dalam imbangan duga. Okey, ambil kan terus. Dalam imbangan duga, berapa susut nilai terkumpul? 5000. 5,000. 5. Campur dengan susut nilai yang kita kira tadi, yang baru. 2,000. Iaitu 2,000. Okey, berapa dapat? 7,000. 7,000. Okey, berapa pelajar dapat tolakkan? 18000. Okey, selesai. 18,000. Boleh? Berikut? Boleh. 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 Boleh? Okey, selesai. Nombor 4 dan 5 dah selesai. Nombor 6 memang cikgu nak awak buat sendiri lah. Buat sendiri nanti share jawapan dengan cikgu. Boleh? Okey, ada nak tanya apa-apa? Setakat ni? Tak ada. Okey, buat dulu. Buat dulu sekejap. Okey, okey, take 5 sekejap. Bukan take 5 lah. 2 minit, 2 minit. 2 minit. Okey, tengokkan jawapan. Siapa nak tanya, tanyalah. Sebelum ni, siapa nak tanya, tanya. Okey, siapa rasa cikgu keliru sikit ke, tanya. Jangan peramkan dekat kepala tu. Okey, nak tanya, tanya.
Kalau dekat sekolah, siapa yang nak masuk topik ni, sebelum masuk topik ni, pelajar kena buat pelarasan dulu. Sebab kita kan tadi, sebelum ni kan kita dah belajar penyata kewangan pelarasan. Pelajar ingat tak macam mana kita belajar memula dengan pelarasan? Kita belajar penyata kewangan. Memula cikgu ajar perdagangan je. Lepas tu akaun untung rugi je. Bentuk T, ingat lagi tak? Lepas tu kita belajar bentuk apa? PKK, bentuk T. Betul, dah pandai bentuk T, kita gabung pula. Akaun perdagangan dan untung rugi, bentuk T. Lepas tu buat PKK. Bentuk T. Betul, dah pandai bentuk T, nak buat apa pula? Bentuk penyata pula, yang sekarang kita buat. Betul, itu proses, itu proses dia. Bukannya terus pandai penyata kewangan terus, tak ada pelajar. Pelajar yang baru join, mungkin pelajar yang mungkin terlewat sikit masuk, pelajar itu proses yang kita belajar sampai pelajar dah boleh faham kat sini. Pelajar bukannya terus cikgu ajarnya ni terus, tak ada pelajar, dia ada proses. Lepas tu cikgu share dalam recording form 4 daripada awal, siapa yang tuition dengan cikgu daripada awal cikgu dah ingatkan. Form 4 memang susah belajar daripada form 5. Sebab apa? Nak fahamkan konsep. Dah faham konsep, form 5 kacang goreng ni semua. Okay? Alright. Jangan ingat form 4 tak apa, form 5 nanti ada, form 5 nanti ulang kaji. Tak. No, pelajar. SPM bukan macam tu. Form 4 pandai, form 5 pandai. Form 4 teruk, form 5 kalau tak ada usaha teruk kalau ada usaha insya-Allah. Right? Okay, alright. Jadi pelajar, cikgu kita buat soalan penuh. Boleh? Soalan penuh, cikgu ambil daripada awal. Boleh? Kita akan buat soalan nombor 4. Soalan penuh, kita buat soalan nombor 4. Kita buat dapatkan untung kasar, untung bersih, PKK kita buat imbang. Boleh? Gunakan soalan nombor 4, kita buat daripada atas. Okey. Jadi yang lain semua tak payah rekod lagi dah. Yang ini yang cikgu dah highlight tak payah rekod. Lengkapan, latar jabat, kenderaan, perabot, susunan nilai kumpul kenderaan tak payah rekod lagi dah. Sebab semua dah rekod. Yang belum rekod yang cikgu belum highlight je. Boleh? Okey, kita rekodkan yang pertama. Okey, boleh tak belajar? Okey, boleh ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita buat daripada atas. Macam biasa, kita buat supaya kita buat dengan cepat seperti ni, kita buat daripada atas sampai ke bawah. Okay, yang pertama. Tak payah conteng lagi dah. Sepatutnya dah tahu dah. Okey, sekali lalu lah. Kalau nak tahu pun boleh lah. Okey belajar. Modal. Modal masuk mana modal? Modal adalah apa? Kategori apa? Equity pemilik. Betul. Okey, belian dan jualan. Belian dan jualan nak masuk mana? P. Perdagangan. Betul. Mana belian, mana jualan? Debit ialah belian, kredit ialah jualan. Jangan lupa. Pulangan. Nak masuk mana pulangan? Perdagangan. Perdagangan. Okey, debit ialah apa? Terbalik. Kalau belian dengan jualan dia terbalik. Pulangan apa ni? Pulangan jualan, ini pulangan belian. Kadar bayaran. Masuk mana kadar bayaran? Untung rugi. Untung rugi. Untung rugi. Akaun untung rugi. Kalau debit adalah belanja. Kalau kredit adalah hasil. Jangan lupa. Inventory 1 Januari. Inventory awal. Masuk mana ni? Perdagangan dan PKK. Perdagangan. Okey, alright. PKK. Okey, bukan. PKK ialah inventory akhir. Dekat maklumat taman nombor 1 tadi. Right? Okey, ini masuk perdagangan saja. Sekali je masuk. Gaji. Masuk mana gaji? Untung rugi. Untung rugi. Debit mesti belanja. Diskaun. Masuk mana? Untung rugi. Betul. Okey, debit dipanggil sebagai diberi. Kredit dipanggil sebagai apa? Diterima. Jangan lupa. Okey, commission. Masuk mana commission? U. Okey, sama. Debit dipanggil apa? Dibayar. Kredit dipanggil apa? Diterima. Masuk dalam hasil. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Masuk mana? PKK. Betul. PKK. Dekat mana PKK? Akaun belum terima dekat mana? Aset semasa. Betul? Akaun belum bayar nak masuk mana? Liability semasa. Jadi mana ABT, mana ABB? ABT yang sebelah debit, ABB yang sebelah kredit. Kenapa ABB kredit? Pelajar respon sikit. Kenapa ABB sebelah kredit? Liability. Bagus. Senang dah faham lah tu. Okey, bank 10592. Bank asset ke liability ni? Liability sebab bank tu sebelah kredit. Dia adalah bank apa ni? Bank overdraft. Jangan lupa bank overdraft. Okey, upah. Masuk mana upah? Perdagangan. Selesai. Boleh? Okey, habis. Okey, jadi pelajar kita terus lengkapkan lah. Terus lengkapkan. Okey, kita terus lengkapkan. Jadi pelajar boleh tengok. Okey, pelajar boleh tengok soalan Jadi cikgu terus pamerkan ni besar terus lah. Cikgu terus buat kat sini. Okey, boleh nampak kan? Okey. Alright, yang pertama tadi start daripada atas apa dia? Modal. Berapa modal? Masukkan terus modal. Cikgu pakai pen biasa. Modal adalah 23,000. Letak ujung terus.
Okey, 23,000. Alright, lepas modal apa? Belian dan jualan dekat perdagangan dan untung rugi. Belian. Berapa belian? Belian kolom pertama. Berapa nilai belian? 16,890. Nampak tak? Okey, jualan berapa? Jualan dekat atas, jualan ada perdagangan. Okey, 42,890. 42,890. Okey, selesai. Pulangan. Debit pulangan apa? Pulangan jualan. Berapa nilai dia? Pulangan jualan 400. Tolak 400. Okey, tolakkan dulu. Jangan kira dulu. Lepas ni baru kira-kira. Pulangan belian. Okey, masuk dekat bawah belian. Berapa nilai dia? 557. 557. Okey, habis. Lepas tu apa lagi? Kadar bayaran. Kadar bayaran ialah apa? Belanja. Kadar bayaran ialah belanja. Masukkan sini. Kadar bayaran. Okey, berapa kadar bayaran? 956. Okey, alright. Selesai. Inventory awal. Perdagangan. Inventory awal dekat atas sekali. Inventory awal. Berapa nilai inventory awal? Inventory awal bernilai 3,800. Kotak nombor 2. 3,800. Alright. Gaji. Gaji ialah belanja. Masukkan gaji. Dalam belanja ialah gaji. Okay, berapa nilai gaji? Terus masukkan 2,000. Okay, 2,000. Okay, lepas tu diskaun. Diskaun debit ialah diskaun diberi. Belanja. Diskaun diberi. Berapa diskaun diberi? 300. Okey, berapa diskaun diterima? Diskaun diterima adalah hasil. Diskaun diterima. Okey, berapa diskaun diterima pelajar? 500. Okey, selesai. Okey, commission. Commission debit dipanggil apa? Commission dibayar. Okey, berapa commission dibayar? Adalah 200. Berapa commission diterima adalah hasil. Okay, berapa commission diterima adalah 378. Okay. Okay. Account belum terima adalah ABT. Kat sini. Dah ada dah. ABT dah ada. Terus letak kolom nombor 2. ABT. 5678. Okay, asset semasa liability semasa ABB dekat 3657. Kolom nombor pertama 3657. 3657. Okey, selesai. Bank. Bank tu ialah apa? Bank tu liability semasa. Sebab bank tu kredit, bank overdraft. Bank overdraft. Okay, berapa nilai bank overdraft? 3657 10592. Betul tak? 10592. Okey, dan last sekali apa dia? Upah. Dekat mana upah tadi? Upah dalam Audi. Lepas belian bersih, upah. Okey, berapa nilai upah? 2250. Okey, habis. Okey, habis. Okey, satu-satu je yang kita tak isi lagi. Apa lagi dah? Rasanya apa yang kita tak isi? Inventory akhir. Yes, inventory akhir ada dekat mana? Semua dekat maklumat taman. Mesti ada dekat maklumat taman. Kita belum buat. Maklumat taman nombor 1. Jadi kita buat soalan nombor 4. Tengok nombor 1 lah. Berapa kita punya nombor 4 ni? Inventory akhir kita berapa? 10,000. Okey, 10,000. Satu masuk kat sini. Okey, cikgu pakai pen purple lah. Maklumat taman semua cikgu pakai pen purple. Supaya nampak perbezaan sikit lah. Okey, 10,000. Okey, sekali lagi nak rekod kat mana? Asset semasa, 10,000. Okey, dah habis. Dah selesai. Okey, boleh tak kita buat? Okey, boleh buat tak ni? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Pelajar lain boleh? Okey, kalau dah boleh, tolong cikgu kita selesaikan boleh? Tak banyak ni. Okey, alright. Jadi tolakkan. Berapa dapat? 42,890 tolak 400. Berapa dapat? 42,490. Okey, ini adalah jualan bersih. Ini adalah apa? Jualan bersih. Okey, inventory awal biarkan dulu. Belian tolak pulangan belian. Berapa dapat? 16,333. 16,333. Tambah dengan upah. Audi tak ada. Yang lain tak ada. Upah je. Tambah upah. Berapa dapat? Kos belian. 18,583. 12,583. 18,583. Betul tak? 18,583 betul? Betul. Ya, Betul. Okey, alright. Okey, habis. Tambahkan.
Berapa dapat tambah? 3,800 tambah dengan 18583. 22,383. 22,383. 22,383. Alright. Tolak dengan 10,000. Berapa dapat? Kos jualan. 12,383. 12,383. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, tolakkan nak dapatkan apa ni? Untung kasar. Untung kasar. Okey, tolakkan. Okey, berapa dapat? 30,107. 30,107. Betul tak? 30,107. Betul tak? Okey, ini jangan lupa tuliskan butiran untung kasar. Okey, untung kasar. Okey, habis. Ke cikgu nak besarkan ni? Takut tak nampak lah. Saya ni, saya kesian pelajar-pelajar pakai handphone ni kadang leadernya ni terhad sikit. Okey, jadi boleh nampak tak ni? Saya rasa besar dah ni. Okey, alright. Okey, habis. Okey, sekarang hasil. Tambah hasil. Berapa dapat hasil? Tambahkan dua-dua. 878. 878. 878. Okey, sekarang tolakkan. Tolak ke tambah? Tambah Tambah. Okey, berapa dapat tambah? 30985. 30985. Betul. 30985. Okey, alright. Oh, baguslah. Mic awak baguslah. Mic awak semua bunyi sedap je dekat telinga cikgu ni. Oh, baguslah. Okey, alright. Bagus. Okey, tambahkan belanja. Berapa dapat belanja? Satu, dua, 866. 12,866. 866. Betul tak? Apa confirm? Betul. 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 Okey, betul. Bagus. Okey, jadi kita tolakkan. Okey, berapa dapat tolakkan? 18119. Okey, sekejap. Oh, tak cantik lah garis warna hijau ni. Jadi kita juga gariskan dulu. Okey, bawah ni cikgu nak double line. Okey, berapa rakan awak dapat tadi? 18119. 18119. Okey, ini positif. Jadi jawapan dia apa? Untung bersih. Untung bersih. Okey, boleh tak? Raya. Boleh ikut tak sampai sini? Boleh. Boleh? Okey, alright. Selesai. Habis. Okey, terus cikgu pergi kepada ABS. Okey, PKK. Okey, ABS jangan tergantung macam ni. Kena jumlahkan dia. Okey, berapa jumlahkan ABS kat bawah ni? Terus jumlahkan. Berapa nilai buku kesemuanya? Tambahkan semua. 39690. 39 690. 690. Okey, alright. Okey, pelajar. Okey, asset semasa peruntukan targu ni tak ada. Jadi pelajar terus tambahkan. Berapa dapat ni? 15678. Betul? Betul? 15678? Betul. Right? Betul. Betul. Okey, Betul. tolak liability semasa. Liability semasa ada sikit je. Berapa nilai dia? Satu 4249. 249. 14249. Okey, alright. Tolakkan. Okey, tolakkan dapat apa pelajar? Jangan lupa. Modal Kerja. kerja. Jangan lupa modal kerja. Apa formula modal kerja? AS tolak dengan LS. Okey, berapa pelajar dapat? Tolakkan. 1429. 1429. Okey, 1429. Okey, alright. Sekarang apa nak tambah ke tolak ni? Positif kan? Positif, sorry. Okey, positif. Okey, sekarang nak buat apa? Sekarang kita imbangkan. Okey, berapa dapat imbangan? Daripada atas, aset bukan semasa, tambah terus dengan modal kerja. 53,939. 53 939. 939. Dapat tak? 53939. Okey, bagus. Okey, habis. Okey, equity pemilik.
modal awal campur dengan apa? Modal awal campur dengan untung bersih. Tadi dapat untung bersih. Okay, berapa dapat untung bersih tadi pelajar? Daripada perdagangan dan untung rugi? Tolong cikgu, untung bersih. 18119. 18119. Okey, bagus. Okey, tambahkan berapa dapat? 41,119. 41 119. 41119. Okey, tak sama. 41119 eh? 41119. Cikgu, Tak sama ni. Okey. Cikgu yang Amilan atas tak ada. tu. tadi kat atas saya dapat 411. Tak cakap pun, diam je. Mana yang dapat? Mana yang salah? Yang modal dah tambah aset Tambah, semasa dengan modal kerja. Ni. Asyik tambah cikgu Yang tu macam timbangan salah punya. cikgu yang akhir tu. Saya dapat 41119. Yang mana? Yang ya mana? cikgu Yang sama. mana? Yang warna Yang merah. value imbangan Oh, cikgu. warna yang merah merah ni. tu. Oh, tambahkan salah. Oh, berapa awak dapat? Tambahkan. 4119. 41119. Okey, 4119. Cikgu memang nak tunggu jawapan awak. Cikgu tak nak gunakan jawapan saya. Dapat tak jawapan? 4119. Betul? Betul cikgu. Betul. Bawah? Sama tak? Sama cikgu. Sama. Jadi modal akhir kita pun sama. Modal akhir kita pun sama. Last sekali. Pinjaman tak ada, biarlah. Tak ada, tak apalah. 41119. Jadi jawapan kita imbang. Imbang tak? Imbang. Imbang betul. Memang confident lah sikit. Kadang imbang juga tapi tak betul. Tapi confident lah pelajar. Okay, alright. Okay, siapa nak tanya setakat ni? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Okay, alright. Bagus. Okay, jadi soalan 5 buat sendiri boleh tak? Sama Boleh. je. Boleh. Ukiran yang sama. Cuma yang beza dia apa? Maklumat tambahan je. Maklumat tambahan kita dah buat. Cuma nanti beza dia dekat sini soalan nombor 5 ialah apa? Inventory akhir. Betul tak? Inventory akhir soalan nombor 5 berapa ribu? 11,000. 11,000. Sama je. Cepat je awak buat. Tak ada lambat pun. Yang ni kenapa cikgu ulang-ulang kali buat ni kenapa? Cepat cikgu nak kasih awak mahir. Sampai makanan ni, jualan ni untuk kasar jadi pejam mata pun dah boleh buat dah. Boleh pelajar? Tu tujuan cikgu. Alright. Sekarang pelajar dah selesai. Pelajar akan buat nombor 5. Okey pelajar. 5 minit dah belajar. Okey. Tak apa. Yang ini pelajar. Pelajar cuba cikgu nak terus tekan calculator je. Boleh? Tekan calculator je. Cikgu nak awak buat soalan nombor 6. Kira je. Cikgu nak tahu kiraan dia. Berapa nombor 6? Sekejap. Cikgu salah ambil. Okey. Boleh tak? Nombor 6 cikgu nak awak kira saja. Boleh. Okay, boleh. Okey, tekan calculator. Okey. Nombor 6 kita dah tahu dah. Okey, inventory dia ialah 8,000. Okey. Sekarang nombor 2. Alatan pejabat disusun dalam 20% kaedah baki berkurangan. Okey, cikgu dah tekan calculator je. Berapa dapat jawapan? 2,600. Okey. Dapat tak? Yang lain dapat tak? 2,600. Dapat. Okey, dapat Okey, cikgu double check. Alatan pejabat 13,000, susun yang terkumpul tak ada. Tak ada kosong. Jadi, kali dengan 20%, 2,600. Betul, bagus. 13,000 tolak kosong kali dengan 20% dapat 2,600. Bagus. Okey, perabot disusun nilai 15% atas kos. Tolong cikgu kira berapa dapat? 1215. Berapa? 1215. 1215. Dapat tak 1215? Dapat. Dapat. Okey, apa formula dia? Perabot terus kali. Perabot 8,100 terus kali dengan 15%. Kaedah atas kos. Boleh? Dan yang keempat, lengkapan disusun nilai 10% kaedah baki berkurangan. Tolong cikgu kira. 800. 800. 800. Okey, 800. lengkapan. Cuba tengok, double check. Lengkapan 10,000. Tolak susun nilai lengkapan 2,000. 10 tolak 2 dapat 8,000. 8,000 kali dengan 10%, 800. Bagus, pandai. Okay, last kali. Last. Berapa dapat? Kenderaan disusun nilai 5% garis lurus. Berapa dapat? 3750. 3750. Betul? Betul. Betul. Kita tengok kenderaan 25,000 tolak susun nilai terkumpul 5,000, 20,000. 20,000 kali dengan 15%. Bukan. Sorry. Ni garis Tak payah lurus. tolak. Tak payah tolak. Jadi kenderaan 25,000 terus kali dengan 15%. Dapat tak jawapan 3750? Dapat. Dapat. Okay.
Bila dah dapat ni, boleh tak buat sama macam tadi? Boleh. Okey, malam ni jangan tidur awal. Buat sekejap je. Nombor 6 ni buat ataupun pelajar selesaikan nombor 5, dapat besok backup balik, nak faham lagi buat nombor 6. Kalau boleh buat malam ni pun boleh buat sekejap je ni. Kan? Okey, nanti share jawapan boleh tak? Share jawapan. Boleh tak? Nanti rakan-rakan kita boleh ni masukkan dalam grup. Boleh? Cikgu. Boleh. Kalau ada kesilapan cikgu betulkan. Kalau dah rasa betul tu okeylah. Cikgu akan terima jawapan tadi. Okey? Minta bantuan Minta bantuan, kongsi-kongsi dapat pahala banyak awak. InsyaAllah. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ni. Okey, pelajar boleh ikut hari ni kelas? Boleh. Okey, jadi pelajar itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat kepada semua. Okey, siapa nak tanya nanti boleh tanya selepas ni kalau ada pertanyaan. Okey, jadi cikgu doakan semua pelajar semua sentiasa sihat, pelajar yang dijauhkan penyakit COVID insya-Allah Okey, belajar betul-betul. Jangan putus asa, jangan rasa jemu ke Semua orang sedang berusaha, semua orang sedang sukar, keadaan sangat sukar Jadi pelajar-pelajar yang dapat saya semua beruntung. Parent sanggup bekerja, pelajar bayar yuran, pelajar jangan tak datang kelas. Belajarlah betul-betul insya-Allah Okey, itu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, ada siapa nak tanya boleh tanya siapa ni? Terima kasih cikgu. Ya, senjata. Terima kasih cikgu. Okey, salam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. Salam.